بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusul barisan ahli jawatan kuasa surau yang saya kasihi, Tuan Imam Pimpinan, seluruh para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua, dan Allah menjadikan majlis pertemuan kita pada pagi ini dihitung dan dikira sebagai taman daripada taman-taman syurga yang mudah-mudahan menjadi sebab pemberat kepada timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin semua, insyaAllah ta'ala pada pagi ini saya berhajat atau bercadang untuk mentadabbur beberapa ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran. Kalau tuan tak buka ayatnya, buka. Kalau di handphone nak buka dekat handphone pun tak apa. Kalau nak buka Quran pun tak ada masalah. Kita akan tengok beberapa sifat, iaitu surah Ali Imran. Kita akan baca bermula ayat yang ke-15. Kemudian kita akan tadabbur pada ayat ke-16. Baca mula daripada 15. Kita ambil 2-3 ayat tebal. Sempurna bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita ambil sedikit bacaan Al-Quran. Muka surat 51, surah Ali Imran, ayat yang ke-15. Kita baca, saya baca dan tak ikut sama-sama, ambil 2-3 ayat sebagai ambil keberkatan mentadabbur dan membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا
واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Sadaqallahul Azim. Hadirin yang saya kasih sekalian, surah ini adalah surah Ali Imran. Ayat yang kita tengok bersama bermula ayat ke-15 insya-Allah taala. Tuan-tuan, kita tengok bersama makna dan terjemahannya dan kita keluarkan pelajaran-pelajaran penting daripada ayat ini insya-Allah taala. Hadirin semua, Allah Taala berfirman pada ayat ke-15. Tuan-tuan tengok Allah Subhanahu Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Hendak tak aku cakap, ceritakan, beritakan, khabarkan kepada kalian apakah yang lebih baik daripada semua itu? Semua itu semua apa? Nabi kata, hendak tak aku khabarkan kepada kamu benda yang lebih baik daripada semua itu? Semua itu semua apa? Semua itu ada dekat ayat 14. Apa dia? Minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minal zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am. Iaitu Allah sebut manusia itu di atas muka bumi ini Allah jadikan sesuatu yang mereka sukai daripada wanita. Kemudian anak-anak, zuriat keturunan, kemudian emas perak, kemudian tunggangan dan kenderaan, lagi tanah-tanah. Kalau tuan-tuan tengok, 5 benda ni memang 5 perkara yang disukai manusia. Tuan-tuan, seorang itu sukakan adanya pasangan ataupun adanya wanita. Kedua, anak-anak. Orang dia dah kahwin, dia menantikan dapat anak. Belum lagi diikhtiarkan lagi. Sebab apa? Sebab dia suka kalau memiliki zuriat. Ini sifat manusia yang Allah jadikan perhiasan bagi diri mereka. Ketiga, wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Iaitu orang dan manusia ini dijadikan menyukai emas dan perak, maknanya harta. Wal an'am, dan binatang ternakan. Ada orang kalau kambingnya banyak, dia suka. Lembunya banyak, dia minat. Bela ayam, ayamnya banyak pun dia suka. Bela burung puyuhnya banyak, dia suruh. Wal an'am wal khaylil musawwamah, kenderaan-kenderaan yang laju. Mana kalau tuan-tuan keluar kereta yang baru X70, boleh beli tak boleh beli itu cerita lain, tapi ingin tak nak memilikinya, ingin. Itu sifat yang dijadikan manusia. Dia suka nak ada tunggangan yang baik, dia suka adanya pasangan, dia suka adanya tanah, dia suka. Kemudian sebut wal harf, dan kebun-kebun. Tuan-tuan, dan kebun sawit 3 ekar, pasal sawit dah mahal juga, tuan-tuan seronok. Dapat lagi anugerah sawit 2 ekar, tuan-tuan seronok lagi. Dapat lagi anugerah 5 ekar kebun durian musangking, tuan-tuan lagi lah gembira dan seronok. Buat doa selamat dekat surau 3 hari betul-betul. Hadirin semua, ini sifat kebiasaan manusia yang dia akan suka benda itu. Tetapi Al-Quran pada ayat yang ke-15 menceritakan, wahai Muhammad, sebutkan kepada mereka, nak tak yang lebih baik daripada semua itu? Yang tadi pun baik kalau ada, tapi nak tak yang lebih baik daripada semua itu? Apa dia? Lillazina taqaw inda rabbihim, orang-orang yang dikira bertakwa di sisi Allah. Maknanya orang bertakwa, kalau di dunia dia hidup ada pasangan, ada anak-anak, ada harta, ada kenderaan, ada tunggangan, okey. Tetapi dalam masa yang sama dia itu di sisi Allah dikira sebagai orang bertakwa. Yang ni yang nak cakap ini. Di sisi Allah dia dikira sebagai orang bertakwa. Lillazina taqaw inda rabbihim, Allah mengiranya sebagai orang bertakwa. Allah Azza wa Jalla mengira dan menghitungnya sebagai orang-orang yang bertakwa.
lillazina taqaw inda rabbihim. Dan orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Tentang tengok Allah sebut apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka jannat. Jannat maknanya bukan syurga. Jannah satu syurga. Jannat syurga. Artinya tuan-tuan, dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, dunia dan akhirat, yang Allah bagi dekat dunia daripada pasangan, anak, harta, kebun, itu baik. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu, yang lebih senang dan seronok. Dan ini mesti menjadi cita-cita kita, iaitulah syurga yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Tuan-tuan, syurga ni apa? Syurga adalah tempat tinggal yang kekal bagi orang yang baik di atas dunia, yang di dalamnya memiliki segala kenikmatan dan kerehatan yang tuan-tuan tak payah fikir apa-apa dah. Ada kebun tak payah fikir nak potong rumput dekat syurga. Dekat dunia ada kebun fikir nak kena potong rumput, nak kena upah orang. Ada isteri tuan-tuan nak kena fikir dia nak minta baju nak raya, nak minta gelang, nak minta kasut, nak minta beg. Dalam syurga tuan-tuan tak perlu fikir semua itu. Tidak ada yang menyakitkan. Anak-anak ada anak, tapi anak ada yang perangai itu, ada yang perangai begini. Di dalam syurga tuan-tuan, keluarga yang ada semuanya mendamaikan dan menenangkan. Ada kawan-kawan dan masyarakat, tetapi saling hasad dengki, kata mengata, maki memaki, fitnah memfitnah. Di dalam syurga Allah mencabut daripada semua penduduk syurga perasaan hasad dengki dalam diri mereka. Allah sebut di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut daripada penduduk syurga itu sifat benci di kalangan mereka. Semuanya hidup dalam keadaan damai, aman, saling bertanya khabar, saling berkasih sayang. Itu syurga. Dunia, setiap ada nikmat, pasti di sebaliknya ada kesakitan. Tuan-tuan sehat, pasti ada yang sakit. Kenyang dah kenyang, naik darah tinggi. Dia tidak ada pun di dunia ini yang sifat nikmatnya itu mutlak. Tak ada. Pasti ada bersama dengannya benda yang tidak menyedapkan. Tetapi di dalam syurga Allah Azza wa Jalla, segala-galanya nikmat dan kesejukan. Tidak ada sikit pun kesakitan dan tidak ada sikit pun perkara yang kita tidak senangi. Bahkan para ulama mengatakan, di dalam syurga hingus pun tak keluar. Hingus pun tidak keluar. Bahkan para ulama mengatakan tidak akan kencing dan berak mereka yang berada di dalam syurga. Makanlah banyak mana pun, kencing berak tak ada. Kalau kencing berak pun tak ada tuan, kencing manis gawat lagi hadapan. Jadi tidak perlu kita khawatir, kerana itu merupakan tempat untuk Allah membalas dengan segala kenikmatan. Dan kemudian Allah sebut tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala jadikan bagi syurga itu adanya sungai yang mengalir di bawahnya. Maknanya kalau kebun ada sungai indah dan cantik. Khalidina fiha, mereka akan kekal tinggal di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, saya dan kita semua, kita beramal ibadah nakkan Allah meredai kita. Daripada keredaan itu kita nak tinggal di tempat yang penuh dengan kebaikan dan kenikmatan. Tempat yang baik dan nikmat yang paling baik adalah syurga Allah SWT. Jadi setiap kita semua sebagai orang yang beriman mesti mencita-citakan hidup kita ini nak masuk syurga. Nak masuk syurga, mesti mencita-citakan seperti itu. Kerana cita-cita ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang kata, Ustaz, saya tak nak syurga, saya tak nak apa, saya nak ibadah saja. Tuan-tuan, boleh juga nak sebut macam tu. Tetapi kalau tuan-tuan tak duduk kat syurga, nak duduk kat mana? Sebab dekat akhirat cuma ada dua je tempatnya. Dua je. Jadi hadirin semua, syurga merupakan tempat tinggal yang lama dan kekal. Maka seberuntunglah siapa yang dimasukkan Allah ke dalamnya, negeri dan tempat yang tidak ada apa dua perkara yang kita tidak sukai di dalamnya. Jadi hadirin yang saya kita tengok bersama. Wa azwajum mutahharatun, dan Allah akan berikan kepada penduduk syurga itu azwaj. Azwaj ini jamak perkataan zauj.
pasangan-pasangan. Kalau lelaki diberikan pasangan-pasangan yang ramai dan banyak di dalam syurga daripada bidadari-bidadari yang tuan-tuan nak gambarkan kecantikan bidadari ini dalam suratul Rahman dan suratul Waqi'ah menceritakannya. Allah Ta'ala sebut, inna ansha'nahunna insya'a, kami jadikan mereka dalam keadaan perawan-perawan dan cantik-cantik. Faja'alnahunna abkara, mereka sentiasa berada dalam keadaan dara. Urban atraba, memiliki sifat sayang kepada pasangannya itu dengan sayang yang amat luar biasa, menantikan dan sebagainya. Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut ka'amthalil lu'lu'il maknun, ataupun mereka itu umpama mutiara yang tersimpan rapi. Bidadari itu macam diciptakan untuk kita saja, tak ada untuk orang lain, dan bilangannya adalah amat ramai. Maka hadirin yang saya kasih sekalian, tuan-tuan, bayangkan kita berada di sana sebagai seorang raja yang memiliki banyak bidadari-bidadari, banyak khadam-khadam yang betul, mahdigai-mahdigai yang besar, nikmat yang banyak. Tuan-tuan tak perlu fikir bayar sewa, tak perlu fikir bayar maintenance bulanan. Semuanya itu diberikan Allah sebab amal dan kesabaran kita di atas dunia. Tuan-tuan, saya nak masuk ayat yang sebenarnya tajuk kita pada pagi ini, iaitu ayat ke-16. Allah Ta'ala sebut bila ditutup wa ridwanun min, dan sebelum tu ayat tu sebut apa? Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Betul? Dalam terjemahan begitu. Apa makna pasangan yang suci? Bidadari yang suci itu maknanya apa? Ulama tafsir mengatakan pasangan yang suci adalah pasangan, iaitu isteri-isteri di dalam syurga nanti. Mereka tidak ada sebarang kotor bagi mereka. Ulama tafsir mengatakan kotor itu artinya tidak pernah datang haid, tidak pernah ada nifas, dan mereka tak akan beranak. Tentang ingat, pasangan di dalam syurga dia takkan beranak dan tidak akan datang haid. Ulama tafsir lain mengatakan maknanya apa? Pasangan-pasangan yang Allah akan berikan, mereka tidak ada sebarang bau busuk ataupun daki-daki yang mengotori tubuh mereka. Nampak? Dan Allah berikan itu. Tetapi yang lebih besar daripada itu, wa ridwanun minallah, dan kamu akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah ini adalah nikmat yang paling besar, akan dirasai oleh penduduk syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tengok, siapa yang dapat ini? Yang dapat semua nikmat syurga ini siapa? Al-Quran sebut wallahu basirun bil ibad, Allah maha melihat terhadap hamba-Nya. Siapa yang dikatakan hamba? Ayat 16. Tengok ayat 16. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Mereka, hamba itu siapa? Mereka-mereka yang berdoa dengan berkata Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami. Maknanya sifat hamba ni yang Allah sebut masuk syurga ni, mereka ini selalu berdoa kepada Allah dengan berkata Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Oleh itu tuan-tuan, tolong hafal doa ini, kerana ini doa seorang hamba yang Allah sebut ayat sebelumnya ahli syurga. Boleh tuan hafal doa ini sama-sama? Kita baca sama-sama tuan sekali, mudah-mudahan Allah kabulkan dan tuan-tuan boleh hafal. Mungkin kita boleh minta AJK nanti buka pintu. Siapa yang dah hafal boleh balik, yang tak hafal yang buat dalam surah. Hadirin semua, kita tengok bersama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Cuba jangan tengok, boleh hafal kita. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar.
Boleh hafalkan insya-Allah. Amalkan ini sebagai doa kita dalam sembahyang ke di mana-mana. Bila kerana doa ini adalah pujian Allah terhadap golongan yang berdoa dengan doa ini. Jadi insya-Allah jadikan ini doa yang kita baca, doa yang kita lazimi, kerana inilah salah satu permintaan orang yang bakal menjadi ahli syurga. Maknanya apa? Wahai Tuhan kami Allah, innana amanna, sesungguhnya kami telah percaya, kami telah benarkan Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai utusan Allah, Islam sebagai agama. Kami benarkan itu. Faghfir lana dzunubana, wahai Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan pelihara serta selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ayat 17 daripada surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut apa? As-sabirina, iaitu sifat kedua mana? Sifat orang-orang yang sabar. Artinya orang yang menduduki syurga, sifat mereka ketika di dunia ada sabar. Sabar ni maknanya apa tuan-tuan? Sabar artinya tahan. Kan tuan-tuan kata, sabar je lah, aku dah ambil ke rumah, orang lain pula ambil. Sabar je lah, sabar je. Artinya dia menahan dirinya daripada marah. Sabar artinya tahan. Tetapi sabar ini memiliki banyak makna dan jenisnya. Ada sabar dalam melakukan ketaatan. Tuan-tuan datang masjid pagi ni, kalau tak sabar tak datang, tuan-tuan, saya pun rasa tak datang. Lepas sahur, lepas sembahyang subuh, kan boleh tidur. Tetapi sabar turun pergi masjid, sabar naik motor sejuk-sejuk pergi surau, sabar melakukan taat. Bulan Ramadan tidur sedap, tetapi sabar buka juga Quran untuk buat. As-sabirina, orang yang di dunia itu mereka sabar. Sabar jenis yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar tinggalkan maksiat. Tuan-tuan nak tengok YouTube, nak tengok Facebook, tengok video-video yang macam-macam yang kelakar itu dan ini, tuan-tuan tahan, tak payah di bulan Ramadan tutup. Dia sabarkan diri dia daripada melakukan maksiat. Dan yang terakhir adalah sabar di atas segala ujian dan kesakitan yang kita hadapi di dunia ini. Tak ada siapa pun hidup tuan-tuan tidak ada kesakitan dan ujian. Tuan-tuan yakin dan percayalah. Yakinlah, mesti akan ada ujian. Mesti akan ada ujian. Sama ujian itu dalam bentuk harta, atau dalam bentuk tubuh badan, atau dalam bentuk masyarakat, atau dalam bentuk keadaan dan suasana. Mesti akan ada. Sakit, harta kurang, masalah dihadapi, pasti ada. Maka Al-Quran mengajarkan golongan ini adalah golongan as-sabirin, golongan orang yang sabar. Maka kita hidup dengan nak perlukan ada sabar. Kalau tak ada sabar, kita tak akan mampu kuat menjalani hidup ini. Sabar sifat orang yang akan masuk ke dalam syurga. Yang kedua, was-sadiqina, orang-orang yang memiliki sifat benar. Maksudnya betul, dia dalam dirinya tidak ada langsung sebarang khianat dan pendustaan menjadi sifat dirinya. Orang dalam masyarakat semua percaya dekat diri dia. Kalau nak simpan duit bumbul lampu bulan Ramadan, nak masuk, nak simpan duit bulan Ramadan, tuan-tuan, dia kata siapa kita nak bagi simpan duit, kita bagi dekat Bilal lah. Kenapa? Dia orang dipercayai. Nah, maknanya pun sifat benar ketika hidup di atas muka bumi ini merupakan sifat yang akan membawa seorang itu ke dalam syurga Allah SWT. Dan saya tak nak urai panjang-panjang, sebabnya hari ini hari kerja, kedua budak-budak pun sekolah, kalau di sekolah dah tuan, jadi saya tak nak panjang, takut tuan terlepas. Kalau nak panjang kena buat Sabtu tuan. Sabtu atau hari Ahad boleh panjang. Ini kita ringkaskan saja. Yang penting sebelum tuan-tuan keluar surau ini, tuan-tuan dapat dalam kepala apakah sifat yang saya perlu baiki, yang saya perlu ada untuk baiki diri saya agar menjadi satu di kalangan ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Pertama tadi doa yang kita baca tadi. Kedua, sabar. Ketiga, sifat benar, iaitu dia sekali-kali tidak mahu dirinya ada sifat tipu, khianat
dan dusta. Sifat benar akan menarik kepercayaan masyarakat manusia terhadap kita. Maka tuan, dia tak nak sekali pun berdusta atau orang bohong. Ini sifat orang yang benar. As-sadiqina wal-qanitina, dan orang-orang yang qanitin. Qanitin ni macam mana kunut. Kunut qanitin artinya orang-orang yang melazimi melakukan ketaatan dan bersegera terhadapnya. Bersegera terhadapnya. Tengok sembahyang jemaah, datang. Ada zikir, mari. Ada munajat qiyamul lail, hadir. Dia istiqamah dan berterusan melakukan kebaikan dan berusaha bersegera melaksanakannya. Ini orang yang dinamakan qanitin. Orang seperti ini telah menunjukkan bahawa dia itu bersegera dalam nak menerima ganjaran daripada Allah. Dan inilah sifat seorang ahli syurga Allah Azza wa Jalla, qanitin. Wal munfiqin, sifat yang ke? Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Wal munfiqin, yang kelima. Okay? Yang kelima, karakter yang kelima, iaitu al-munfiqin. Apa makna munfiqin? Al-munfiqin artinya dan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Tuan-tuan cuba tengok. Yang pertama, sabar, tahan diri. Yang kedua, benar, sifat dalam diri. Yang ketiga, ibadat, sifat dirinya. Tetapi infak, dia keluarkan kepada orang lain. Inilah sifat ahli syurga. Dia bukan hanya dia baik, tetapi dia tahu dia ada hak yang perlu diberikan kepada orang daripada menginfakkan hartanya. Tuan-tuan, kerana apa? Ulama menyebut dalam tafsirnya, mengatakan bahawa kerana sifat manusia dengan harta itu amat dekat. Maknanya dia sangat sayang dan cinta kepada harta. Tetapi kalau dia dapat infak sebahagian yang Allah rezekikan kepada dia, bagi anak yatim sikit, bagi fakir miskin sikit, masak lebih bagi kejiran sikit, bantu orang susah sikit, itu pada menunjukkan sifatnya dalam dirinya adalah dia mengutamakan apa yang Allah ganjari berbanding dengan kecintaan dirinya terhadap harta dia sendiri. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, ini sifat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat disayangi dan dikasihi oleh Allah, yaitu sifat infak, nafkah, berikan kepada manusia. Al-wal munfiqina, bahkan disebut dalam hadis, tidak akan berhimpun sifat bakhil bersama iman dalam diri seseorang. Kalau ada iman, takkan ada bakhil. Kalau ada bakhil, kesempurnaan iman tak ada dalam diri. Maka orang yang pemurah adalah tanda kepada kesempurnaan imannya. Wal munfiqina, dan orang-orang yang infak. Sebahagian apa yang Allah bagi kat dia, bagi sikit, RM5, RM10, RM1 dikeluarkan untuk jalan-jalan kebaikan. Kemudian katanya, akhir sifat yang terakhir dalam ayat ke-17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu memohon keampunan daripada Allah. Mustaghfirin, orang yang minta ditutupkan segala kesalahan. Mustaghfirina bil ashar, pada waktu sahur. Ulama sebahagian mengatakan waktu sahur itu bermula 1/6 malam yang terakhir. 1/6 malam yang terakhir. Maknanya kalau malam mulanya pukul 8 contohnya, subuh pukul 6, tuan-tuan bahagikan 6. Bermula 1/6 yang terakhir itu bermulanya waktu sahur. Maka sahur macam tadi lah, kita dah makan tu, kemudian kita istighfar. Jadi hadirin semua, orang yang dapat bersabar, orang yang benar sifatnya, orang yang taat dan melazimi ketaatan, orang yang infakkan hartanya, dan orang yang selalu melazimi istighfar sebelum daripada subuh. Inilah sifat dan karakter ahli-ahli yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon dan berdoa semoga Allah menjadikan kita di kalangan mereka, dan Allah memasukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin yang saya kasih sekalian, saya rasa saya tak perlu panjangkan lagi, kerana saya yakin hari ini hari Selasa, ramai orang ada tugasan-tugasan, ada kerja, anak-anak nak pergi sekolah, kan, bini-bini nak pergi pasar, ataupun nak pergi shopping mall dan nak raya dah, kan?
Oh lagi dah ayat lain. Okey, jadi hadirin semua, mudah-mudahan sedikit apa yang kita bincangkan paling tidak tertentu ada dalam kepala kita 5 ke 6 poin untuk kita jadikan dalam diri kita. InsyaAllah kan? Yang pertama tadi doa, yang kedua sifat sabar, ketiga sifat benar, yang keempat sifat taat, yang kelima sifat infak, dan yang keenam adalah sifat beristighfar pada waktu sahur. InsyaAllah tuan-tuan, jadikan ini karakter diri kita. Mudah-mudahan usaha kita ke arah sifat ini Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan penduduk syurga yang kekal abadi. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.